Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Di-Pertua atas kesempatan yang diberikan untuk saya turut sama membahaskan pindaan Akta Kesihatan Mental 2023. Puan Di-Pertua, isu atau masalah kesihatan mental serta tekanan emosi merupakan satu isu kesihatan yang semakin menjadi penting terutamanya pasca pandemik COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan bila masalah kesihatan mental menunjukkan trend peningkatan statistik individu yang mendapatkan sokongan daripada talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia meningkat 5 kali ganda bagi tahun 2022 berbanding tahun 2020. Puan Yang Pertua, ahli-ahli Dewan, isu kesihatan mental ini sememangnya adalah isu yang sangat dekat dan penting serta kompleks, dan saya ikuti penyelesaian pihak kerajaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak kerajaan dan Yang Berhormat Menteri yang ingin meminda akta ini yang telah diperkenalkan tahun 2001 dan dibentangkan oleh Yang Berhormat Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan ketika itu. Dan kita sememangnya tidak mahu menafikan rawatan yang sepatutnya diterima kepada pesakit yang memerlukan kerana mereka cuba membunuh diri dan kita tidak mahu menghukum mereka sedangkan sebenarnya mereka memerlukan bantuan. Persoalannya, Puan Yang Pertua, ahli-ahli Dewan, adakah pegawai intervensi krisis yang disebutkan dalam bacaan kali kedua oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi di setiap jabatan mempunyai kepakaran dari segi psikologi untuk berinteraksi dengan orang kecelakaan mental ataupun yang ingin membunuh diri. Orang yang ingin membunuh diri biasanya mudah triggered dan memerlukan orang yang mempunyai kemahiran psikologi tertentu untuk berinteraksi dengan mereka agar mereka tidak melakukan sesuatu di luar jangka yang boleh memudaratkan diri mereka dan orang sekeliling. Sekiranya pegawai intervensi krisis tidak mempunyai kemahiran tersebut, Paya Besar amat kuatiri individu tersebut boleh melakukan sesuatu perkara di luar jangka dan pemikiran individu tersebut. Yang keduanya, persoalan Puan Yang Pertua, Yang Berhormat Perdana Menteri sebutkan tadi untuk mewujudkan pegawai intervensi krisis sebagai first respondent atau orang yang pertama yang akan di tempat kejadian. Yang Berhormat Timbalan Menteri rela diwujudkan di bawah Seksyen 2 Akta Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1994. Mengapa anggota rela tidak dimasukkan dalam senarai pegawai intervensi krisis sedangkan mereka juga berada di kawasan-kawasan awam yang mungkin berhadapan dengan individu yang cuba membunuh diri? Perlukah kursus tertentu diberikan kepada anggota rela bagi melayakkan mereka disenaraikan sebagai pegawai intervensi krisis? Bila cubaan bunuh diri ini bukan lagi diklasifikasikan sebagai kesalahan jenayah, bagaimana kita mahu pastikan supaya kelakuan ini yang sememangnya tidak sihat tidak menjadi ikutan dan angkanya semakin meningkat hanya kerana ada segelintir golongan yang hanya mahukan perhatian di media sosial dan sebagainya? Persoalan saya kepada pihak kerajaan dan Yang Berhormat Perdana Menteri, adakah peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi 1998 boleh dikuatkuasakan dalam keadaan si pelaku tidak mempunyai masalah mental tetapi melakukan konten video cubaan bunuh diri atas alasan social eksperimen sedangkan niat sebenarnya adalah untuk mendapatkan views tontonan sahaja? Sekiranya setelah dibawa ke hospital psikiatris kerajaan atau swasta dan individu tersebut tidak diklasifikasikan sebagai mengalami kemurungan atau sakit mental sama ada neurosis, psikosis dan kecelaruan personaliti, adakah individu tersebut akan dikenakan tindakan atau dilepaskan begitu sahaja? Apakah tindakan susulan? Saya juga ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan strategi pencegahan bunuh diri nasional seperti mana yang dilakukan di England dengan izin The Cross Government Suicide Prevention Strategy, di United States dengan izin National Strategy for Suicide Prevention, Scotland Suicide Prevention Strategy, Ireland Strategy to Reduce Suicide, yang menjadi salah satu sebab mereka mampu mengurangkan faktor risiko
serta kadar bunuh diri secara berkesan. Langkah-langkah yang dijalankan termasuk mengurangkan stigma sistem sokongan kepada keluarga pesakit. Saya juga ingin bertanya pada pihak kerajaan, adakah akta ini akan dikaitkan dengan tanggungjawab keluarga atau penjaga untuk menjaga kesihatan mental individu yang mahu membunuh diri untuk memantau pesakit ini apabila ia berada dalam rawatan masyarakat. Meningkatkan akses kepada rawatan, mengurangkan akses kepada kaedah bunuh diri dan laporan media yang bertanggungjawab serta pemerkasaan perkhidmatan awam. Persoalan saya seterusnya, Puan Yang Pertua, bagaimana kerajaan perlu melakukan prosedur untuk menentukan kesahihan laporan perubatan daripada hospital psikiatris kerajaan atau swasta yang dikeluarkan. Ada dakwaan mengatakan Yang Berhormat Perdana Menteri, sekiranya individu yang melakukan jenayah lain mahu mendapatkan pengecualian hukuman dengan menggunakan status sakit mental, semakin ramai penjenayah akan menggunakan taktik bunuh diri di mana mereka boleh memanipulasi keputusan laporan yang dikeluarkan oleh hospital psikiatris dan dikecualikan hukuman. Bagaimana kerajaan melihat perkara ini? Puan Yang Pertua, persoalan saya yang terakhir, di Malaysia, aktiviti support group, grup terapi bagi individu yang mempunyai masalah tertentu masih kurang popular kerana adat resam penduduk kita yang masih tidak terbuka untuk berkongsi masalah seperti di negara-negara luar. Adakah langkah kerajaan untuk membuka jalan untuk mewujudkan support group untuk jenis-jenis masalah yang dihadapi dan bagaimana untuk mengeluarkan individu-individu yang dibelenggu masalah ini untuk menyertai support group bagi memastikan mereka akan mempunyai teman untuk berkongsi masalah yang sama, ada sense of belonging untuk mengelakkan mereka ada perasaan untuk membunuh diri. Terima kasih, Puan Yang Pertua.